Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Baik, kita sambung kita punya kitab Ar-Rahiqil Makhtum. Kita berhenti pada pertemuan yang lepas kita sebut bagaimana bapa saudara Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu an syahid di medan Uhud. Jadi kita sambung bagaimana setelah tu apa pula yang berlaku. Ni belum lagi 50 pemanah yang duduk atas bukit tu turun. Dia pun tak turun lagi. Nabi pesan jangan turun walaupun apa yang berlaku. Baik, qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'na bi ulumi fi darain. Kata orang menguasai keadaan, walaupun terkorban Hamzah bin Abdul Muttalib, masih ada lagi sahabat-sahabat Nabi yang berani lawan bermati-matian. Jadi boleh menguasai keadaan. Meskipun pasukan Muslim mengalami kerugian yang besar dengan terbunuhnya singa Allah dan singa Rasulullah, iaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Ini kerugian yang sangat besar. Mereka tetap mampu menguasai keadaan. Mereka yang turut bertempur pada saat itu adalah Abu Bakar, Umar bin Al-Khattab. Malah Umar bunuh pak saudara dia, Al-As bin Hisham, pak saudara belah mak dia, Al-As bin Hisham. Sayyidina Umar jumpa pak saudara dia, asalnya itu saudara dia, pak saudara dia sendiri. Sayyidina Umar berjaya bunuh sebab dia duduk di pasukan musuh. Ali bin Abu Talib, Az-Zubair bin Awam, Mus'ab bin Umair, Talhah bin Ubaidillah, Abdullah bin Jahshin, Sa'ad bin Mu'az, Sa'ad bin Ubadah dan Sa'ad bin Rabi', Anas bin An-Nadr, dan ramai lagi orang yang segagah mereka yang mampu menghancurkan cita-cita orang musyrik. Terkorbannya Hamzah, masih ada lagi sahabat Nabi yang berani. Selepas pernikahan ke medan perang, ini cerita sahabat Nabi seorang lagi yang kita semua tahu, ada lagu tentang dia tuan-tuan. Nama dia Hanzalah bin Amir, Hamzalah bin Abu Amir. Tuan-tuan kalau ingat pada awal kitab saya disebut tentang seorang lelaki nama dia Abu Amir. Abu Amir ni dia seorang, dia bapa Hanzalah, tapi dia seorang lelaki yang jahat lah. Hanzalah beriman, keluarga dia tak beriman, terutama bapa dia. Bapa dia Abu Amir ni orang yang bagus, kaya raya, banyak harta, kuat pengaruh dan rajin bersedekah. Baik sangat dia ni sampai orang panggil dia rahib. Rahib ni maksudnya orang yang kuat ibadah. Orang panggil Abu Amir Ar-Rahib. Amir si Rahim, Amir yang banyak melakukan kebaikan. Tapi ketika mana baginda Nabi SAW sampai di kota Madinah, si Abu Amir ni dia dengki. Dengki pasal apa? Bersaing. Itu bahaya dengki ni. Pasal bila Nabi datang, Nabi sudah semestinya Nabi paling tinggi dari segi rupanya, dari segi akhlaknya, dari segi apa, mukjizat Nabi tuan-tuan. Mana ada orang boleh menandingi Nabi? Si Abu Amir ni dia tak dapat terima kenyataan ada orang yang lebih apa, lebih mulia, lebih kuat pengaruh dia. Jadi dia main dengki. Dengki itu yang merosakkan dia. Jadi Abu Amir ni kerana dengki dia, sama juga bangsa Yahudi. Quran gambarkan kenapa orang Yahudi ni jahat. Kuffaran hasada, Quran sebut. Dia tu kufur, kerah kepala. Pasal apa? Pasal dia dengki dengan bangsa lain. Tak boleh bangsa lain lebih daripada dia. Sebab dalam sejarah kebanyakan Nabi dan Rasul diutuskan daripada suku Yahudi. Tiba-tiba bangsa Arab yang dapat Nabi akhir zaman, Nabi yang paling mulia, dia dengki. Dengki dengan kaum yang lain. Sama, dengki ni jangan ada dalam hati, susah. Kita akan jadi orang yang paling
paling tak bahagia sekali. Pasal kita tak boleh tengok orang lebih pada kita. Dan realiti hidup tuan-tuan, dan kita tak dapat nafikan ada orang yang lebih hebat pada kita. Itu je. Kalau kita rajin baca Quran, ada orang lebih lagi. Kalau kita rajin sedekah, ada orang lebih lagi. Kalau kita rajin sembahyang tahajud, ada orang lebih lagi. Itulah realiti kehidupan yang kita tak boleh nafi, tuan-tuan. Orang putih kata apa? Di atas langit ada langit yang lain. Itu orang putih sebut. Lagu mana pun kita, tuan-tuan, ada orang yang lebih lagi. Dan kita kena akui benda tu. Tengok muka lain cermin, kita rasa kita handsome. Ramai handsome pada hang lagi. Rasa kita kaya, ramai lagi. Kena akui benda tu. Dalam Quran sebut apa? Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Dalam surah Yusuf. Di atas tiap-tiap orang yang pandai berilmu, ada yang lebih berilmu. Kena ingat, kita rasa hebat dah berilmu, ada lagi. Malah Allah Subhanahu Wa Taala pernah mengajar benda ini kepada Nabi dia Musa alaihi salam. Nabi Musa kan, Allah ajar dia. Ketika mana Bani Israel tanya, man a'lamu minka, ada orang yang lebih ahli pada engkau ke wahai Musa? Ni soalan yang tak ada adab, tuan-tuan. Tapi Bani Israel ni macam itulah. Orang Yahudi, tok nenek dia lah yang ada di Palestin, yang buat kacau bilau sekarang ni. Jadi tuan-tuan, soalan yang tidak ada adab. Kalau tuan-tuan tanya kat ustaz, ada orang lagi cerdik pada ustaz tak? Soalan tu kurang adab, tuan-tuan. Tapi dia tanya kat Nabi dia, ada wahai Musa, ada orang lagi pandai pada hang tak? Cerdik pada hang? Ni soalan yang tak ada adab. Tapi Nabi Musa ni orang yang sabar lah. Nabi Musa kata tak ada lah. Bukan Nabi Musa sombong. Tapi setahu Nabi Musa pada ketika itu, pada zaman itu, Nabi Musa lah Nabi yang bercakap dengan Allah, yang diberikan Taurat dan mukjizat. Nabi Musa kata lah. Nabi Musa pun tak nak cakap, dah tanya, jawab kena betul lah. Sekadar Nabi Musa tahu Allah wahyukan bal abduna Khadir, bukan kau Musa, seorang lagi hamba kami Khadir. Itu yang Nabi Musa minta pergi belajar. Allah Ta'ala bagi tahu saja ada yang lebih alim pada Musa, iaitu Khadir. Khadir lebih alim. Maka Nabi Musa lah berdoa pada Allah nak pergi belajar. Tu nak cerita, dalam bab ilmu kena tawaduk. Dalam bab ilmu kena tawaduk. Walaupun dah ada 10 PhD, walaupun dah tulis banyak jurnal, walaupun depan ada profesor, ada doktor, mesti tawaduk. Penting, tuan-tuan, terutama dalam ilmu mesti tawaduk. Ini cerita Nabi Musa. Kita tak, mana ada orang sehebat Nabi Musa, tuan-tuan, selain pada Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Nabi Musa yang ketiga mulia, dengan mukjizat dia bercakap dengan Allah. Mana ada manusia atas dunia ni yang bercakap dengan Allah? Tak ada. Nabi Musa seorang aja. Nabi Muhammad bercakap di atas Arash pada malam Isra dan Mi'raj. Tapi Nabi Musa tak pernah. Selain daripada Nabi Musa, tak ada siapa pernah bercakap dengan Allah terus. Itu digelar kalimullah wa kallamallah Musa taklima. Itu pun Allah Ta'ala ajar Nabi Musa. Bab ilmu ni tawaduk. Hatta kalau sesama ustaz ramai, lain ustaz, lain cara penyampaian ilmu dia. Kena hormat. Dia ada ilmu yang kita tak ada hormat. Jangan tengok, ada sebahagian, ada sebagai ustaz, dia tengok ustaz lain, tak kena dia ni. Ada benda je dia tengok, dia nak condemn, tuan-tuan. Macam saya mengajar, tuan-tuan, banyak tempat saya pergi okey, tapi kadang-kadang ada saya pernah jumpa seorang dua, tuan-tuan, tak ramai. Saya mengajar banyak tempat, ada seorang dua orang yang saya jumpa. Yang saya jumpa ni imam seorang lagi apa tau. Dia yang saya pernah jumpa dalam 2-3 orang lah. Jadi memang kalau ustaz muda dia tengok sebelah mata, budak hingusan, dia panggil budak hingusan. Padahal nak kata dia tua tak tua mana, dalam tu ramai lagi tua pada dia. Dia baru 60, 70 pun ramai, 80 pun ramai. Ramai yang lagi tua okey je. Tapi dia baru awal 60-an, dia punya sombong juga. Timing tinggi. Serban atas kepala tak lepas. Main surah mesti ada serban atas kepala. Tapi bila tengok ustaz sebelah mata, kena pula ustaz tegur. Kalau ustaz tegur pula kena kat dia, lagi pantang. Kadang-kadang tu dia tak perasan dia ada sombong dalam hati dia. Sombong tak boleh ada. Kuat ibadah ke, banyak ilmu ke, tak ada sebab untuk kita sombong. Tak ada sebab. Jadi ini si Hanzalah ni, Abu Amir dia lah, dia dengki dengan Nabi SAW. Tentu kalau tuan-tuan faham lagu ni, kita lepas ni tuan-tuan, kalau tengok ada orang lebih pada kita, kita akui. Memang begitu.
Atau kadang-kadang dalam kalangan adik-beradik pun ada. Adik-beradik. Okey, dia buat rumah, kawan ni buat rumah. Tiba-tiba ada satu adik-beradik buat rumah elok sikit pada yang lain. Mula dengki. Tak mau mai lah, bagi alasan macam-macam lah. Kata macam pasal apa? Dengki. Tengok ada adik-beradik gaji lebih sikit, dapat rezeki lebih. Mula nak mengata, ada sungguh, tuan-tuan lebih tua pada saya, tuan-tuan lebih tahu benda ni. Akan ada dia mula timbul dengki, mula nak mengata. Pasal apa? Mula daripada dengki. Tak boleh tengok orang lebih. Dan benda ni kita takkan perasan selagi mana dia tak jadi. Macam orang Yahudi kan, nampak bagus ya. Bila lahir Nabi akhir zaman daripada kalangan bangsa Arab, baru nampak jahat rupanya. Dengki. Sama juga kawan ke, adik-beradik ke, sebelum ada orang lebih pada dia, dia okey je. Betul tak? Dia okey je. Tiba-tiba bila ada orang lebih pada dia, mula mulut pun jahat. Semua jadi jahat tuan-tuan. Pasal apa? Pasal tak boleh tengok orang lebih. Dengki lah tu. Dengki ni tak boleh tengok orang lebih pada dia. Dia mula mengharap nikmat tu hilang, ataupun dia harap orang tu ditimpa bala. Dengki lah tu. Dia harap dia kena bala. Dan seronok tuan-tuan. Itu dengki tu. Siapa yang seronok saudaranya, kawannya ditimpa bala, dia seronok. Itu antara penyakit orang dengki lah tu. Dia seronok. Malah haram tuan-tuan. Haram hukum dia. Kita bergembira di atas musibah yang menimpa saudara se-Islam, betul lagi adik-beradik kita. Jadi benda ni tak nampak. Sampailah benda tu berlaku, baru kita nampak, dia ni perangai macam ni rupanya. Dengki, kuat mendengki. Abu Amir ni macam ni lah. Tu saya kata, Abu Amir ni sebelum Nabi sampai di Madinah, bagus sebagus-bagusnya. Sampai orang Madinah panggil dia, terutamanya suku Aus, panggil dia apa? Ar-Rahib. Bagus, kuat melakukan kebaikan. Bila Nabi mai, baru nampak jahat rupanya. Tak boleh tengok orang lebih. Dia sanggup, ayah Hanzalah ni sanggup berhijrah daripada Madinah, dia pergi duduk ke Mekah. Tak mau duduk dengan kaum dia Ansar ni kan, suku Aus. Dia tak mau duduk. Pasal apa? Aus telah beriman dengan Nabi SAW kebanyakannya. Sanggup berhijrah tu ke negeri kufur, bergabung dengan Abu Jahal, dengan Abu Sufyan, dengan geng-geng ni lah, geng-geng kafir ni. Pasal apa? Dengkinya pada Nabi SAW. Tentang perasan pada awal perang ni, dia pergi kan, pujuk kaum dia, jangan lawan, jangan berperang, suruh balik. Tapi kaum dia tak layan dia, Abu Amir ni. Ni anak dia. Anak dia bagus. Ayah dia jahat. Baik. Itu kita kata iman dan kejahatan tak diwarisi. Bapa jahat bukan makna anak jahat. Boleh jadi anak dia jadi baik sangat. Ayah jahat bukan makna anak ayah baik. Belum tentu lagi kebaikan itu turun pada anak dia. Tuan-tuan tengok yang orang viral baru ni kan, antara pengasas Hamas. Anak dia tu murtad, masuk Kristian. Anak dia ada orang viral kan, anak dia antara pengasas Hamas. Anak dia murtad Kristian, dan antara ejen yang cukup penting bagi Israel. Sebelum dia orang tahu dia tu anak pengasas Hamas, semua orang tak sangka rupanya dia ni jadi ejen kepada Israel. Sebab tu kebanyakan pejuang-pejuang yang berjuang di Gaza tu kan senang nak menang, pasal ada di kalangan orang Gaza sendiri yang jadi tali barut. Sebab tu kadang-kadang biasanya tempat penyimpanan roket, tempat dia simpan senjata yang dia buat sendiri ni, dibom. Malah tuan-tuan tengok baru ni yang peperangan yang dia pakai drone tu kan, bawa bom tu kan. Drone tu dicipta oleh seorang orang daripada Tunisia. Dia mai di Gaza, dia berjuang sekali. Dia yang bagi idea buat drone tu. Drone terbang dan jatuhkan bom. Tapi dia pun kena bunuh, matilah. Macam mana boleh kena bunuh? Sebab di Gaza tu ada tali barut. Yang dia boleh aim. Israel ni kalau dia nak aim mana-mana tempat, dia nak bom, kalau bukan dalam keadaan perang, dia akan bom, dia akan jatuhkan dulu bom-bom kecil. Supaya apa? Orang Gaza tahu dia akan bom di situ. Biasanya orang lari lah. Tapi tengah perang ni dia bom suka hati dia, hospital pun dia bom. Jadi banyaklah tempat penyimpanan senjata Brigade Al-Qassam ni yang dihancurkan pasal tali barut. Tu tengok bapa bagus, pengasas Hamas, anak kerja dengan Shin Bet. Shin Bet ni antara ejen rahsia Israel. Banyak tuan-tuan operasi-operasi, rancangan-rancangan yang dilakukan oleh Brigade Al-Qassam ni digagalkan. Sampai Brigade Al-Qassam pun tak tahu, rupanya anak bos
Lah ni dah orang tahulah, dia pun dah akui dah, dia pun dah mengaku dia dah masuk Kristian, dah menjadi ejen penting bagi Israel. Baik, jadi macam tu tuan-tuan, ayah baik belum tentu mewarisi. Ayah hanya adalah seorang rahib yang diberi gelaran fasik. Dulu orang panggil rahib yang baik, lepas dia lawan Nabi tak nak beriman, orang panggil rahib si fasik, rahib yang jahat. Yang sudah kami sentuh sebelum ini, yang awal perang tu dia pergi pujuk Aus jangan bersama dengan Nabi SAW. Hanzalah baru saja melangsungkan pernikahan ketika mendengar berita tentang pertempuran yang sedang berlaku. Dia ketika itu dalam pelukan isterinya. Dia segera melepaskan pelukan isterinya dan terus sahaja bangun untuk berjihad. Orang hebat. Dia ceritanya dia baru kahwin. Dia kahwin dengan siapa? Dia kahwin dengan anak tokoh munafik. Pak mentua dia pun, ayah dia pun jahat, pak mentua dia pun jahat. Siapa tokoh munafik yang terkenal ni? Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul, walaupun dia munafik, anak dia beriman. Antaranya anak dia nama Abdullah juga, Abdullah bin Ubay bin Salul. Anak dia nama Abdullah beriman. Seorang lagi anak perempuan dia nama Jamilah. Jamilah ni mungkin boleh jadi cantik lah kot. Jamilah tu maksud dia perempuan yang cantik. Orang dulu-dulu ramai nama Jamilah. Jamilah ni orang perempuan yang cantik. Sekarang ni jaranglah dengar tentang nama Jamilah ni. Orang sekarang pun tak mau dah pun nama Jamilah, Fatimah dia tak mau. Pasal apa? Nama lama, nak dengar nama pelik-pelik sikit. Lah ni semua nak sebutan yang kita nak sebut pun tergeliat lidah. Jadi Jamilah, isteri anak pada Abdullah bin Ubay ni kahwin dengan Hanzalah. Nabi yang kahwinkan. Isu nak perang ni, Nabi kahwinkan. Dan si Jamilah ni, bakal isteri Hanzalah ni, sebelum mereka menikah, dia mimpi benda yang menakutkan. Dia mimpi sebelum dia menikah dengan Hanzalah ni, dia tengok dalam mimpi dia langit terbelah. Lepas tu Hanzalah masuk dalam langit dan langit tertutup. Dan dia sangat takut. Dia kata, sebab apa jadi macam tu? Maka dia dia upah 4 orang supaya menjadi saksi pernikahan dia, sampai dia sangka dia tak dan kahwin dengan Hanzalah sebab langit sedut dia masuk ke langit. Jadi dia takut sampai dia upah 4 orang supaya menjadi saksi pernikahan dia, sebab dia ragu-ragu dia akan kahwin ke tak kahwin. Tapi dia kahwin, dan dikahwinkan dia pula oleh Nabi SAW. Nabi yang kahwinkan. Baik, jadi bila dah Nabi kahwinkan, dia pun kahwin. Maka kita tahu perang bila? Perang hari Sabtu. Jadi Hanzalah ni kahwin lebih kurang dalam hari Jumaat lah. Bila dah kahwin, Hanzalah minta izin pada Nabi dia nak bertemu dengan isteri dia. Nabi pun senyum. Pasal Nabi tahu orang muda tuan-tuan, baru kahwin mestilah ada rindu dan nafsu syahwat mestilah ada. Itu lumrah tuan-tuan. Selagi mana benda tu halal tak apa. Bukan makna semua nafsu ni haram. Nafsu kalau letak di tempat dia tak apa, di tempat yang halal. Berzina berdosa, kalau bersama dengan isteri dapat pahala. Kita letak di mana nafsu tu? Untuk kita hidup. Sebenarnya nafsu ni untuk hidup. Kan kita ikut dia tuan-tuan, dia jadi banyak tempat, dia jadi tak ada batas, dia bawa kita ke lembah kebinasaan. Jadi tuan-tuan, bila dia minta pada Nabi, Nabi pun senyum. Esok nak perang hari Sabtu nak perang, dia minta izin. Nabi izinkan, Nabi senyum. Nabi tahulah itu keinginan orang muda. Mestilah dia rindu nak jumpa isteri, mungkin dia dah cinta dan nafsu syahwat tu biasalah. Maka dia pun Nabi senyum, Nabi benarkan. Jadi esoknya hari Sabtu tu, jadi perang 7 Syawal tahun 3 Hijrah. Bila jadi pertempuran, masa ni Hanzalah masih lagi dalam pelukan isteri dia. Isteri dia masih peluk Hanzalah. Jadi bila Hanzalah dengar tentera dah berperang, dah start perang, dia terlambat, dah jadi perang. Kita tahu perang Uhud ni dia tak jauh macam perang Badar, dia jauh daripada Madinah. Perang Uhud ni dia tak jauh sangat, di atas sikit. Jadi bila dengar dah bertempur, walaupun dia dalam pelukan isteri dia, dia tolak, dia lepaskan pelukan isteri dia, dia terus pergi tanpa mandi wajib. Sebab dengar dah perang. Dia kalau orang nak cari alasan ni, nanti dululah, mandi dululah, betul tak? Macam-macam alasan lah. Tidur dululah. Tapi orang yang berjaya mengalahkan diri dia sendiri, berjaya mengalahkan
tundukkan nafsu dia, taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia lepaskan pelukan isteri dia dan dia tak dan mandi, dia terus bawa senjata dia cepat-cepat terus pergi pada apa? Pergi pada medan peperangan. Hanzalah. Baik. Dia segera melepaskan pelukan isterinya dan terus saja bangun untuk berjihad. Dia pergi terus. Ketika di medan pertempuran, dia berjaya ke barisan hadapan dan berhadapan dengan komandan pasukan musuh, iaitu Abu Sufyan bin Harb. Dia berjaya bertemu dengan ketua. Masa ni Abu Jahal mati dah. Abu Jahal mati bila? Perang Badar 2 Hijrah, ni 3 Hijrah. Jadi dia pergi ni bukan duduk belakang, terus ke depan. Dan depan ni depan sungguh. Sampai dia bertemu dengan ketua pasukan Quraisy dan dia berjaya memotong kaki kuda Abu Sufyan. Bila potong kaki kuda Abu Sufyan, tersembam Abu Sufyan ke tanah. Dan dia nak bunuh Abu Sufyan. Hampir saja dia nak bunuh Abu Sufyan. Hampir saja dia mati syahid. Sebenarnya ketika itu dia sudah dapat menundukkan Abu Sufyan, tetapi hal itu diketahui oleh Shaddad bin Al-Aswad yang kemudiannya menikamnya hingga meninggal dunia sebagai syahid. Waktu dia dah, Abu Sufyan dah jatuh tersembam ke bumi. Kita Abu Sufyan ni siapa? Ketua, bapa kepada sahabat Nabi kan, Sayyidina Muawiyah radhiyallahu an. Anak dia pun masuk Islam, dia masuk Islam kemudian Abu Sufyan. Jadi bila tersembam, dia nak bunuh lah. Kalau bunuh Abu Sufyan, selesai perangan tuan-tuan. Dia jadi kafir ni surrender macam tu je. Baru nak bunuh, pelindung dia, ada pengawal yang lindung dia, nama dia Shaddad bin Al-Aswad. Shaddad tikam dia dengan tombak, balun tombak, kena pada dia dan dia mati syahid. Hingga kemudiannya menikamnya hingga meninggal dunia sebagai syahid. Tuan-tuan tahu, dia bila meninggal syahid, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dia melihat para malaikat memandikan jenazah Hanzalah. Nabi tengok ni bukan di bumi, Nabi tengok ni di antara langit dan bumi. Ini macam karamah bagi dia lah. Nampak di antara langit dan bumi, malaikat sedang memandikan jenazah Hanzalah. Jadi Hanzalah ni, lepas sahabat jumpa dia habis peperangan ni, sahabat jumpa Hanzalah dalam keadaan basah, jenazah dia basah. Nampak air itu mengalir daripada umbun-umbun dia ke dahi dia. Jadi sahabat pun pelik. Maka Nabi kata, tanyalah kepada isteri dia tentang Hanzalah. Tanya pada isteri dia. Maka isteri dia membagi tahu Hanzalah pergi ke medan jihad dalam keadaan masih lagi berjunub, tak sempat mandi wajib. Maka kata Nabi SAW, oleh sebab itulah para malaikat yang memandikan jenazah Hanzalah, mandikan jenazah dia. Ini sebab tu tuan-tuan, ni daripada suku Aus. Kita tahu Ansar ni ada dua, Aus dan Khazraj. Di kalangan Aus ni ada, antara inilah yang orang Aus sangat gembira tuan-tuan, di kalangan mereka berbangga, bangga pada kebaikan, tak apa. Antaranya jadi lah, dipanggil Ghasilul Malaikah, orang yang dimandikan oleh malaikat. Ni Hanzalah. Ada lagi tak di kalangan Aus? Ada Sa'ad bin Mu'az. Nanti dia tak meninggal lagi, dia ada tengah perang. Dia pula meninggal dunia, bergegarnya Arash. Arash bergoncang kerana syahidnya, kerana apa? Matinya Sa'ad bin Mu'az. Ada lagi tuan-tuan, ada Asim bin Sabit. Asim bin Sabit ada dalam perang ni. Asim bin Sabit dia berjaya bunuh 3 orang. 2 lelaki dengan bapa dengan dua anak dia. Jadi seorang perempuan nama Sulafah. Sulafah ni dia lepas perang Uhud, walaupun dia menang, dia cari suami dengan anak dia. Suami dia mati, anak dia pun mati. Sulafah ni daripada pihak kafir Quraisy. Maka dia cari siapa yang bunuh bapa dengan anak dia. Maka orang pun bagi tahu Asim bin Sabit. Maka dia nak balas dendam pada Asim bin Sabit ni, Sulafah. Sulafah ni orang perempuan lah. Kenapa nak balas dendam? Sebab dah bunuh suami dia dengan anak dia. Dia upah, lepas ni cerita lepas perang apa? Lepas perang, dalam ni tak ada dalam buku tuan-tuan, dia sebut lah. Benda ni berlaku setelah perang Uhud. Walaupun dia menang, tapi dia kehilangan suami dia dengan anak dia. Dia tawarkan 100 ekor unta siapa dapat bunuh Asim bin Sabit. Asim bin Sabit juga daripada Aus. Asim bin Sabit. Jadi ada seorang lelaki yang menerima tawaran dia pada 4 Hijrah. Perang ni 3 Hijrah. Pada 4 Hijrah tahun depan, dia tawarkan 100 ekor unta asalkan dapat kepala Asim bin Sabit. Maka Sufyan bin Khalid ni, dia berpakat nak pergi bunuh siapa? Nak pergi bunuh sahabat Nabi
Asim bin Sabit. Dia buat macam mana? Dia pura-pura masuk Islam. Dia main senyap-senyap pergi Madinah, dia pura-pura masuk Islam. Dan masuk Islam dia minta Asim bin Sabit menjadi apa? Menjadi Rasulullah hantar untuk ada ustaz yang mengajar mereka lah. Minta seorang wakil daripada Nabi SAW yang datang ke kampung mereka ajak Islam. Maka Nabi pun tak rasa syak orang sangka lah. Nabi bukanlah mengetahui benda yang gaib. Yang mengetahui benda gaib ni Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi tahu benda gaib yang diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta Nabi pun tak tahu bila kiamat. Banyak lagi benda gaib yang Nabi tidak tahu. Benda gaib yang tahu hanya Nabi saja. Nabi Khadir tahu benda gaib. Nabi Khadir tahu apa yang Allah Taala bagi tahu. Yang Allah Taala tak bagi tahu dia tak tahu. Itu kita kena pegang sungguh-sungguh tuan. Tidak ada yang mengetahui benda gaib kecuali Allah. Gaib mutlak bukan gaib nisbi. Gaib ada dua, gaib mutlak, gaib nisbi. Gaib mutlak ni yang contoh bila kiamat, esok jadi apa, mati bila, itu gaib mutlak. Kita tembak orang pun kita tak tahu dia mati bila, berapa saat, 3 saat, 4 saat, 5 saat. Mana kita? Orang kena gantung, bukan sama mati. Ada orang mati cepat, ada orang mati lambat. Mana tahu? Orang kena pancung, kita tahu dia mati terus bila roh dia keluar. Hanya Allah yang tahu berapa second, berapa saat. Allah Ta'ala tahu bila yang detailnya Allah Ta'ala tahu. Nabi tak tahu benda ghaib kecuali apa yang diwahyukan. Dalam Quran sebut alimul ghaibi alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Allah Ta'ala sahaja yang mengetahui perkara ghaib, dan Allah Ta'ala tidak bagi tahu pada siapa-siapa illa man irtada min rasul, kecuali yang diredai di kalangan rasul. Tahu benda ghaib. Antara Rasul paling banyak tahu benda gaib Nabi SAW. Ni gaib mutlak. Gaib nisbi macam mana? Gaib yang saya tak tahu, tuan-tuan tahu. Itu dipanggil gaib nisbi. Saya duduk di sini, saya tahu apa yang berlaku dalam masjid ni. Isteri saya ada di rumah, saya tak tahu apa yang berlaku di rumah, tapi isteri saya tahu. Itu gaib nisbi. Dia tahu apa yang berlaku di rumah, tapi dia tak tahu apa yang berlaku di masjid. Saya tahu apa yang berlaku di masjid ni, tapi saya tak tahu apa yang berlaku di rumah. Contohnya lain, saya tak tahu duit dalam akaun tuan-tuan. Dalam akaun tuan-tuan ada berapa duit per ringgit. Boleh jadi ada 10 juta, boleh jadi ada 5 juta, saya tak tahu. Tuan-tuan tahu? Boleh jadi bini tuan-tuan pun tak tahu. Tuan-tuan buat senyap, betul. Bini pun tak tahu. Sama juga saya punya akaun bank, tuan-tuan tak tahu. Itu gaib nisbi. Saya tahu, tuan-tuan tak tahu. Ada benda tuan-tuan tahu, saya tak tahu. Gaib nisbi, nisbah. Ada benda jin tahu, kita tak tahu. Ada? Jin tahu, kita tak tahu. Ada juga yang kita tahu, jin tak tahu. Sama juga. Bukan semua benda jin tahu. Malaikat pun sama. Malaikat bukan tahu semua. Dalam hati malaikat tak tahu. Hanya Allah yang tahu apa yang ada dalam hati. Malaikat catat yang zahir saja, apa yang kita buat. Yang betul-betul tahu benda ghaib Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi tuan-tuan, Asim bin Sabit ni diikutlah Sufyan bin Khalid ni sampai kat kampung depa bunuh semua, dan dia nak ambil jenazah Asim bin Sabit. Sufyan bin Khalid nak ambil, sampai di kampung dia bunuh semua, 6 orang dibunuh. Kemudian dia nak ambil jenazah Asim bin Sabit. Pasal apa? Nak dapat 100 ekor unta daripada Sulafah. Dipendek ceritanya tuan-tuan, bila dia nak ambil, datang lebah datang banyak, gigit dia. Sebab Asim bin Sabit ni berdoa supaya Allah jaga jenazah dia. Jaga jenazah dia. Itu doa dia. Allah kabulkan doa dia. Dia pun ambil, datang lebah gigit dia pun, lari lintang pukang. Dia pun kata tak apa, kita tunggu. Nanti lebah tak ada, kita pergi ambil. Tengah tunggu, turun hujan lebat. Hujan sangat lebat. Sampai air mengalir di celah-celah gunung, lereng-lereng bukit, mengalir air. Dia pun gembira, lebah mesti dah tak ada. Maka dia pergi lagi cari jenazah dia tak ada, hilang. Yalah air hujan kan, hilang. Sampai sudah siapa tak jumpa. Itulah yang 4 orang yang mulia di kalangan Aus, Sa'ad bin Mu'az, Asim bin Sabit, kemudian dengan apa? Yang inilah Hanzalah, dan seorang lagi Khuzaimah binti Khuzaimah bin Sabit. Khuzaimah bin Sabit dia Nabi gelar dia, kesaksian dia sama dengan 2, pasal dia orang yang sangat jujur. Ada 4 orang. Baik, ini kita panggil ni karamah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok dalam perang di Palestin, yang ni dah terkorban ramai tuan-tuan. Israel tu korban sikit je 1,400.
300 banyak agak lah tu kan, serangan mengejut. Tapi Palestin tu korban, sekadar yang saya baca pagi tadi 4137 itu korban. Pasal Israel dia bom sesuka hati dia, bom sana sini sesuka hati dia bom. Itu yang banyak tu korban di kalangan rakyat Palestin. Baik, tapi alhamdulillah dia tujuan Hamas buat serangan ni bukan saja-saja tuan-tuan, Brigade Al-Qassam buat serangan. Kenapa buat serangan mengejut? Sebab dua benda. Yang pertama, Arab Saudi dalam proses nak menormalisasikan hubungan diplomatik dengan Israel. Kalau benda ni jadi, semua negara Arab akan ikut. Pasal Arab Saudi ni abang kepada negara Arab yang lain. Sebelum ni dah ada negara Arab yang iktiraf Israel. Siapa dia? UAE, Dubai tu. Dia terang-terangan tuan-tuan, dia mengiktiraf Israel. Sampai tuan-tuan tengok ada video baru kan, ada satu menteri luar UAE, dia wartawan tanya dia kata apa? Kami sekarang sedang berbincang keselamatan rakyat Israel. Pelik tuan-tuan. Dia UAE, menteri luar, orang Islam, orang Arab. Bila dia tanya, kami sedang berbincang tentang keselamatan rakyat Israel. Bila wartawan tanya bagaimana dengan keselamatan rakyat Palestin, itu kami tak berbincang. Pelik tentang UAE itu. Jadi bila UAE dah iktiraf Israel, tapi UAE ni dia kecil, Arab lain tak ikut. Dalam banyak negara Arab yang kita nampak berani sikit tuan-tuan, Qatar lah, walaupun dia tak tembak tuan-tuan, tapi dia tunjuk solidariti dia tu. Menara dia yang besar tu dia bubuh bendera Palestin. Baik, jadi tuan-tuan, berjaya. Kenapa dia buat serangan mengejut? Sebab dia nak gagalkan. Berjaya tak tuan-tuan? Berjaya. Bila Hamas serang mengejut, bila dia serang tuan-tuan, kita kena tahu juga tuan-tuan tentang perkembangan saudara kita di sana. 7 bulan 10. Sebab Nabi sebut lam yahtamma bi amri muslim falaysa minhum. Siapa yang tidak mengambil berat tentang urusan orang Islam, maka dia bukan di kalangan mereka. Jadi dia pun buat serangan ni bukan saja-saja. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca sejarah, media tak highlight pun rakyat Palestin kena bunuh, pemuda kena tembak, tak highlight pun. Dia pun hampir tiap-tiap hari provokasi kena bunuh, macam tak ada nilai nyawa orang Palestin ni. Memang selalu mereka ditindas. Baru ni Ramadan pun kena juga. Jadi inilah tuan, saya pelik ada orang Islam kata, kenapa orang Brigade Al-Qassam ni pergi serang Israel tengah relax-relax perayaan. Israel bunuh setiap tahun sepanjang tahun. Dia duduk pelik Hamas, itu tanah air dia. Tengah semayang tembak, kita buat tak nampak tuan-tuan. Sekali Al-Qassam, itu tanah air dia. Apa saja Al-Qassam buat, itu tanah air dia. Dia berhak menuntut bela tanah air dia. Dan kita tahu lah ni Palestin ada dua. Satu dipanggil Gaza. Satu lagi dipanggil tebing barat, West Bank. Dia terpisah tuan-tuan. Sini West Bank, sini tebing barat. Di West Bank ni tidak ada Hamas, tidak ada Brigade Al-Qassam. Tapi pasal apa kena bom juga? Mati kan 73 kan? Kena bom juga West Bank. Padahal tidak ada roket, tidak ada apa-apa peluru daripada West Bank, tapi dia juga kena bom. Tu saya kata dia ambil peluang, dia bunuh sungguh, serang habis-habisan. Tak apalah tuan-tuan, ni West Bank, ni Gaza yang kita cerita Gaza ni, atau Gaza ni tempat lahirnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dia Gaza tuan-tuan. Jadi di Gaza ni tuan-tuan, bukan besar pun Gaza ni. Sikit cerita tuan-tuan, dia daripada atas ke bawah, dipanjang atas ke bawah 40 km. 40 km. Dia punya lebar dia tu 9 km lebih. Tak jauh mana pun 9 kilo. Maksud dia daripada tepi laut ke sepadan pagar yang Israel buat tu 9 kilo aja. Tak jauh mana 9 kilo. Cuma panjang dia tu 40 kilo. Walaupun kecil tuan-tuan, dia punya penduduk 2.2 juta. Pasal apa jadi ramai? Pasal Israel ambil tanah sikit-sikit, dia halau. Video tuan-tuan boleh tengok Israel kan, rakyat Israel tu boleh semuanya dapat latihan ketenteraan. Malah kebanyakannya ada M16, M4. Ada video kan, dia main rampas rumah, rampas tanah. Bila lawan dia tembak macam tak ada nilai. Saya pelik tuan-tuan bila ada orang Islam tanya, pasal apa Hamas pergi serang Israel masa dia tengah cuti? Israel sepanjang tahun buat, hang tak tengok ke?
Pelik tuan-tuan. Ya tak apalah tuan-tuan, itu tanah air dia. Jadi dia buat serangan mengejut. Dan kalau tuan-tuan tahu pula, Israel ni dia punya penakut sungguh. Di laut, di Gaza ni sepadan di laut, dia pun kena apa, himpit-himpit ke laut, dipisahkan dengan West Bank tepi barat. Di laut ni Israel dah buat apa? Dah buat pertahanan yang kukuh. Maksudnya Hamas tak boleh serang melalui laut. Lepas tu Hamas buat terowong kan. Terowong yang Hamas buat ni tuan-tuan, dia gali kedalaman dia 20 meter. Dalam tak 20 meter? Oi, kita 2 meter pun dalam lah tuan-tuan. Kita orang Melayu 2 meter pun tak ada. 1.8 meter pun tinggi ya. 1.9. Ni 20 meter. 20 meter dalam. Dia gali 20 meter dalam, baru dia buat jalan ke sana. Dulu kan dia buat serangan kot terowong. Buat masuk belah apa? Tempat tanah haram Israel itu, bumi dia apa yang dirampas, dia buat serangan mengejut, masuk bilik terowong balik. Kita bangga orang tengok bagus apa? Hebat Vietcong. Waktu lawan Amerika kan di Vietnam. Gaza buat lagi hebat. Dengan tak ada apa guna tangan, mana ada bulldozer apa pun tak ada. Gali tuan-tuan. Tapi sekarang nak guna tanah pun tak boleh dah. Pasal apa? Israel dia buat pagar. Tembok yang tuan-tuan tengok tu tinggi di atas tanah 10 meter. 10 meter tuan-tuan. Tapi dalam tanah 30 meter. 30 meter. Maksud dia tak boleh tembus ya. Mana takkan nak gali sampai 30 meter dalam tuan-tuan. 30 meter. Dia buat dalam tebing dia tu 30 meter. Jadi nak serang, memang Israel ni dia confident lah. Memang tak boleh serang lah. Kami tak boleh serang. Dia relax kan. Memang orang Gaza tak boleh buat apa. Gaza mana ada bantuan tuan-tuan pada mana-mana. Adalah kita dengar pada Iran, Hizbullah. Tapi sembang ni tuan-tuan, daripada dulu, daripada 1990-an. Dia apa nak ubah peta anak ni, tak ada apa tuan-tuan. Tak ada apa. Tuan-tuan dengar sembang kedai kopi lah tuan-tuan. Untuk Iran dengan Hizbullah tuan-tuan sembang kedai kopi boleh lah. Sonok-sonok kan. Tapi tak ada tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan nak tahu pasal benda ni, dengar pada Nadir An-Nuri. Nadir bini dia sekarang ni ada di sana. Kan dia kahwin dengan seorang perempuan syahid. Dia ada di Malaysia, dia balik. Dia ada 3 orang anak dia. Hampir bini dia kena bom berapa kali. Dia sekarang pun tak tahu bagaimana bini dia. Dia duduk dalam tu, Nadir kan. Ada 3 orang anak kecil dia. Tapi bagusnya ada apa? Bagus sikit tentang Iran dengan Hizbullah, walaupun dia kuat menyembang tapi dia pun ada kecaman tu lah. Kecaman tu bagus lah. Kecaman itu. Tapi yang bendera hitam, ubah peta, sonok-sonok boleh lah tuan-tuan. Tak ada. Itu saya beritahu tuan-tuan awal lah. Kau tuan-tuan percaya sangat tuan-tuan, tuan-tuan senyum je lah. Itu je lah tuan-tuan senyum je lah. Nah, baik. Tapi dia kecam. Yang betul-betul pernah serang Israel ni siapa? Saddam Hussein. Pakai skat. Sebab tu dia dijatuhkan. Skat dia tembak. Dia tembak Israel, sampai ke Israel dia tembak. Tu dia penjatuhkan dia. Untuk yang lain itu bukan ancaman bagi dia sebenarnya. Bukan ancaman. Sebab tu kita tengok yang duk kena bunuh rakyat Palestin dan di Syria, itu yang kena bunuh. Yang lain semua aman damai tuan-tuan. Sembang je lah. Jadi tuan-tuan, pendek ceritanya tuan-tuan, bila Gaza tu dia buat serangan, Israel sangka tak ada apa dah, mana boleh lawan lah, kami dah kontrol laut, udara, ada Iron Dome lagi dengan tembok besi lagi. Tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi kebijaksanaan. Dia berfikir sungguh. Dia pun berguna paraglider. Tengok paraglider tu kan, yang terbang pakai pakai tu ada motor belakang. Dia pun guna paraglider. Ada yang guna motor. Serang hari Sabtu. Kenapa serang hari Sabtu 7 Oktober? Sebab orang Yahudi dia raya hari Sabtu. Pasal apa raya hari Sabtu? Pasal orang Yahudi dia ada kepercayaan Allah Ta'ala rehat hari Sabtu. Allah Ta'ala penat-penat rehat. Sebab memang dalam hadis pun Allah ciptakan langit dengan bumi berapa hari? Fi sittati ayyam, dalam 6 masa ataupun 6 hari. Dalam hadis dia sebut mula pada hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Jadi betul lah tu. Tapi orang Yahudi pergi tambah hari Sabtu Allah Ta'ala duduk atas arash. Penat Itu orang Yahudi tuan-tuan. Sebab tu turun ayat Quran tegur dia, wama masana min lughub, kami tidak disentuh kepenatan. Allah Ta'ala tempelak orang Yahudi ni. Itu dia hari Sabtu dia berilek.
Banyak dia punya sistem pertahanan Iron Dome ke apa, dia pun tak activate, dia pun relax ya. Serangan mengejut, roket 5,000 ke roket diluncurkan, itu yang tidak, tuan-tuan, takkan terbunuh 1,400 dan ditawan ramai. Depa punya cita-cita Hamas Brigade Al-Qassam 2 saja. Yang pertama, depa nak dapat tawanan 100 atau lebih, dan depa dapat tawanan lebih 100. Tawanan-tawanan yang penting. Kenapa perlukan tawanan Israel ni? Sebab satu tawanan Israel boleh keluarkan puluhan ataupun ratusan tawanan Palestin yang diseksa dalam penjara Israel. Itu depa perlukan tawanan, bukan saja-saja. Yang kedua, depa nak supaya Arab Saudi hentikan normalisasi hubungan dengan Palestin. Sebab apa? Bila jadi perang, depa tahu Israel akan bom. Bila bom, dunia akan saksikan Israel ni jahat. Masa Israel bunuh 10 orang, 30 orang, depa tak tengok sangat. Buat tak tahu ya. Bila nampak sungguh Israel buat, tu yang depa buat serangan mengejut. Dan depa berjaya. Tuan-tuan bayangkan, depa berjaya tembus ke tanah haram ni. Depa rampas balik bumi depa tu. Depa boleh tembus sejauh 40 km. 40 km depa berjaya tembus. Serangan mengejut. Dan berjaya tawan ramai. Dan tuan boleh tengok video dia hantar drone tu kan. Yang buat drone tu orang lelaki pada Tunisia, tuan-tuan. Kalau ada orang kata pada Iran ke daripada Hezbollah, bukan, tuan-tuan, tak ikut perkembangan betul ya. Tuan-tuan kena tipu kat blok-blok macam tu ya, tuan-tuan. Jadi yang ajar buat drone tu lelaki Tunisia, dia pun dah mati dah kena bom. Saya lupa nama dia, tuan-tuan. Dia yang ajak, dia masuk ke Gaza, dia jadi yang tolong beri Al-Qassam. Tu dia buat drone tu, nampak drone dia jatuhkan bom kat atas kereta kebaik Israel kan, Merkava tu. Saya dengar cerita pada Nuri Nadir ni, sebab dia duduk lama daripada 2014. Isteri pun dia ada, anak dia pun ada di sana 8 orang, dengan anak betul dia 3 orang, kecil lagi, hampir kena bom. Dia pula ni wallahualam, dia ada di Malaysia lagi. Bini dia wallahualam bagaimana, 2 kali ya. Mula rumah dia pun hampir kena bom, lari rumah pak, lari rumah adik ipar dia, hampir kena bom juga, lari lagi. Itu yang makin sempit tu. Tak boleh, tuan-tuan. Serangan mengejut berjaya tembus 40 km. Tapi dia tahu dia takkan mampu berhadapan dengan kekuatan Israel. Israel ada jet berjuang, ada Merkava, ada peluru pandu yang canggih-canggih, ada F-16, ada F-35, jet berjuang yang hebat-hebat ni. Sebab tu dia tembus, dia bukan nak bertahan pun. Tembus. Maka depa dah ada yang berundung, masih lagi ada yang berbaki. Itu yang amaliyah ijtihadiyah. Amaliyah ijtihadiyah ni apa? Depa duduk bertahan dan di badan depa ada bom. Kalau surrender pun kena tembak. Israel surrender angkat tangan. Orang tak surrender pun dia bunuh. Tengok dia bunuh, suka hati dia tembak. Ini kalau kedah berperang surrender, dia tembak macam tu ya. Sebab tu bukan saja pakai bom. Ada bom. Maksud dia kalau dah tak ada pilihan, dah kena kepung, sebelum kena tembak biar letupkan. Bukan nak bunuh diri, tapi nak hancurkan musuh. Bukan nak bunuh diri, nak hancurkan musuh. Pada angkat tangan kita saja mati. Betul, angkat tangan surrender kita saja mati. Sebab tu kita kena tahu kenapa ada ulama, kebanyakan ulama fatwa al-malah ijtihadiyah tu mati syahid. Kita kena faham situasi dia. Bukan duduk Malaysia pi disco pi bom, itu ISIS. Itu tak ada kerja tak betul, tuan-tuan. Betul, tengok tempat maksiat pi bom. Ini mana adalah Islam. Depa duduk di sana, bumi mereka dirampas, mereka ditindas dalam keadaan mereka tak ada senjata. Serah diri pun kena bunuh, mungkin kena seksa lagi. Itu pilihan terakhir. Tu ada ramai lagi amalan ijtihadiyah tu dalam tu. Jadi tuan-tuan, dan Muhammad bin Salman ni dia dah maklum bila dia tengok Israel bom rakyat Palestin dah mati dah 4,000 lebih, dia pun malu lah. Tak, kalau dia teruskan hubungan dengan Israel, malu lah. Dunia akan kutuk hang Arab Saudi. Dia pun maklumlah kami tidak meneruskan perbincangan normalisasi dengan Israel. Berjaya. Dapat tawanan, berjaya. Dunia tengok, berjaya. Tapi saya nak tengok tentang betapa susahnya rakyat di dalam Palestin. Dia pun nak bebaskan negeri mereka, tuan-tuan. Itu negeri mereka, tanah air mereka. Tapi bila ni duk bom lagi, saya duk tak puas hati, tuan-tuan. Tu dia bom sesuka hati dia tu. Kita doakanlah, tuan-tuan. Kita doakanlah, mudah-mudahan Allah Ta'ala tolonglah umat Islam yang berada di Gaza, tuan-tuan. Sebab bumi Gaza itu adalah bumi itulah bumi para syuhada daripada dulu lagi. Siapa yang menguasai Gaza, dia menguasai dunia.
Sekarang Israel memang dia menguasai dunia. Kenapa Amerika sangat-sangat menjaga Israel ni? Sebab banyak orang Israel dia menguasai ekonomi dan publicity di Amerika. Mana-mana orang yang nak menang pilihan raya kena ada hubungan yang baik dengan orang Yahudi ya. Tuan-tuan tengok ada tak yang cuba melawan? Ada John F. Kennedy. Dia cuma tak mau tunduk kepada, ni benda dah lama, dia tak mau tunduk kepada desakan Israel ni. Tapi apa jadi pada dia? Bersepai kepala dia kena tembak. Itu presiden mereka. Video dia pun ada di YouTube. Cuma mana kena tembak, terkopek kepala dia, mati. Yang lain tuan-tuan cuba tengok, semua daripada Barack Obama dan sebagainya, bila naik saja mesti pergi ke tembok, itu kan ratapan, duduk. Pasti betul kena. Tuan-tuan bayangkan orang kulit putih ni antara orang yang agak resis jugalah. Tapi kalaulah betul-betul kenapa Amerika tu boleh, orang kulit hitam boleh jadi presiden? Nak cerita betapa kuatnya publicity tu. Naik Barack Obama kulit hitam, naik pasal publicity dan duit banyak. Jadi dulu tuan-tuan sama kita negara Islam dengan Kristian kan, perang salib, bebaskan Baitul Maqdis, duk bersaing tu tuan-tuan. Bersaing tu, kalau Islam menguasai Baitul Maqdis, masa tu Islam kuasa dunia nombor satu. Bila Kristian dapat menguasai, Kristian lebih kuat. Kita duk bersaing. Sekarang ni siapa yang pegang Baitul Maqdis? Masjid Al-Aqsa, Israel. Masjid Israel. Kita ni dah berada di hujung zaman. Sebab Nabi sebut orang Yahudi ni dah lama dalam pembuangan, dalam buangan, dia tak ada kuasa. Tapi sekarang mereka dah berjaya menguasai Baitul Maqdis. Dan kita tahu baca dalam hadis Nabi nanti, mereka sedang tunggu siapa? Dajjal yang akan menjadi ketua mereka. Kita pula Imam Mahdi tak berjaya mengalahkan siapa? Imam Mahdi tak berjaya mengalahkan Dajjal dengan tentera dia. Turun Nabi Isa AS, bunuh Dajjal. Lepas bunuh Dajjal, kita lawan perang dengan siapa? Yang belakang, yang bersama dengan Dajjal ni orang Yahudi ya. Dan Dajjal akan mula-mula keluar daripada Isfahan. Dia keluar daripada Isfahan. First kita dengar Dajjal keluar daripada Isfahan. Ni hadis riwayat Imam Muslim. Isfahan di mana? Di Iran. Memang di Isfahan tu ada orang Yahudi ramai. Di Isfahan di Iran tu memang tempat orang Yahudi, tapi dia jadi warga negara Iran lah. Tapi orang tempat orang Yahudi di Arab Saudi pun ada tuan-tuan, di negara Arab pun ada orang orang Yahudi yang bawa warga negara Arab. Jadi dia mula-mula orang manusia akan dengar keluar Dajjal daripada mana? Daripada Isfahan. Dan ada 70,000 orang Yahudi ikut. Yahudi akan bersama dengan dia. Nanti kita akan perang, dah mati si Dajjal ni. Dajjal dah mati, maka kita cari Yahudi sampai pokok pun bercakap, tidak, wahai orang Islam datang belakangku, Yahudi datang bunuh dia. Maksud dia masa tu dah macam dah dekat seolah-olah tuan-tuan. Saya pun tak tahu, hanya Allah yang tahu. Seolah-olah tu macam ke arah tu. Baik tuan-tuan, saya pun kena berhenti tuan-tuan, saya ada urusan tuan-tuan, kena balik terus. Baik tuan, saya minta maaf banyak-banyak tuan-tuan kalau kurangan dan sebagainya. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an tafarraqana wa ba'da tafarraqan ma'suma wa la taj'al minna shaqiyyan wa la mahmudan wa la matura. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.